Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan utama Taman Negara Niah akan diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sebelum hujung tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pengiktirafan tersebut nanti bakal menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negeri ke Miri. And I'm very sure before the end of this year, the archive will also be recognized because we are reaching to the last leg, the last end of those survey that we are doing with Econos, the body that comes under UNESCO that gives all this accreditation. The last one was last November. I was made to understand by July, inshallah, by July this year, we should be getting Miri or Niah Cave as another World Heritage Site. When you have got that accreditation from UNESCO, you can see the number of visitors coming in, how developed or how it will be programmed as a must-visit place when you come to Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pelancaran Miri Gongzi Bazaar 2024 pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim turut mencadangkan untuk membangunkan bangunan lama Pejabat Presiden bahagian Miri sebagai pusat seni dan budaya selain dijadikan sebagai muzium. Beliau menambah kementeriannya akan memberi peruntukan sebanyak RM150,000 bagi penganjuran Gongzi Bazaar pada tahun depan. Berita seterusnya, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar telah menerima kunjungan hormat daripada alumni Fakulti Perubatan Batch 85 Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di bangunan Dun Sarawak baru-baru ini. Delegasi tersebut telah diketuai oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil, yang bertujuan mendedahkan ahli delegasi kepada keindahan serta keunikan bangunan Dun Sarawak yang menjadi satu ikon buat Sarawak. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah berkongsi lebih lanjut berkenaan kepelbagaian budaya Sarawak dan juga sejarah Dun Sarawak yang merupakan Dewan Perundangan yang tertua di Malaysia. Delegasi tersebut juga berkesempatan untuk berkunjung ke Dewan Mesyuarat di Aras 8, bangunan Dun Sarawak bagi menyaksikan dengan lebih dekat keindahan serta keunikan reka bentuk bangunan berkenaan. Sementara itu, Pasar Basah Bau baharu menyediakan suasana yang lebih selesa untuk para peniaga dan pengunjung. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Herijinet berkata, pasar yang telah beroperasi sejak Januari tersebut adalah bagi menggantikan gerai pasar basah di Pasar Serbaguna Bau yang telah beroperasi selama lebih 30 tahun. Menurut beliau, usaha tersebut dilakukan supaya kawasan itu lebih kemas, teratur dan memudahkan pihak Majlis Daerah Bau MDB melakukan kerja-kerja operasi. Jadi saya rasa lebih eloklah kita mencari tempat yang lebih baik, lebih selesa untuk peniaga-peniaga makanan basah ini yang lebih strategik, sama dengan slogan kita Greater Bau. Maka saya memohon peruntukan daripada Kerajaan Sarawak sebanyak 2 juta. Tapi 2 juta tidak mencukupi untuk kita membina sesuatu bangunan ataupun kawasan seperti ini. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Pasar Basah Bau pada Jumaat. Dalam masa sama, Datuk Henry memohon kerjasama dari pihak MDB untuk memastikan bangunan lama Pasar Serbaguna Bau diguna pakai sepenuhnya oleh para penyewa apabila siap dinaik taraf kelab. Manakala penganjuran Youth Entrepreneur Set-up YES merupakan sebahagian daripada program utama Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet sebagai usaha membudayakan keusahawanan dalam kalangan belia tempatan.
Timbalan Menteri MySet Datuk Dr. Ripin Lamat berkata keusahawanan merupakan komponen yang strategik dalam memacu wilayah dan negara ini menjadi maju dan berdaya saing serta pendekatan sosial negara untuk keluar daripada perangkap pendapatan pertengahan atau middle income trap. Menurutnya, bidang keusahawanan juga adalah penyumbang kepada pembangunan sosioekonomi dan produktiviti negara serta meningkatkan lagi taraf dan kualiti hidup rakyat di Sarawak dan Malaysia amnya. Beliau berucap demikian pada taklimat serta bengkel YES Kapit 2024 di Dewan Suara Kapit pada Sabtu. Tambahnya, Kapit tidak ketinggalan dalam pembangunan Sarawak dan ini terbukti dengan pembinaan jalan raya menghubungkan Sibu Kapit sejauh 176 km yang dilancarkan beberapa tahun lepas. Ujarnya lagi kesan dari pembangunan tersebut telah merubah landscape Kapit dan meningkatkan taraf sosioekonomi penduduknya serta turut memberikan impak kepada pekan-pekan pesisir Sungai Rajang seperti Kanowit, Ngemah dan Sok. Dalam pada itu, jelasnya program berkaitan pembangunan usahawan adalah amat penting untuk menggalakkan pelibatan lebih ramai para belia dan masyarakat di Kapit menceburkan diri dalam bidang keusahawanan sekaligus dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan secara tidak langsung membantu membasmi kadar pengangguran dan kemiskinan di Sarawak. Di Sarike pula program Agro Madani yang dianjurkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sarike dengan kerjasama Pejabat Pusat Khidmat Tanjung Manis telah dapat meringankan beban rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab mengambil inisiatif tersebut bagi membantu rakyat untuk mendapatkan barangan harian dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Program kita pada hari ini telah mendapat sambutan yang agak menggalakkan. Tadi ramai orang yang datang bermula seawal jam 8 pagi di mana kita menawarkan combo madani iaitu beberapa barang keperluan harian seperti gula, seperti mihun, seperti tepung dan kentang yang bernilai sebenarnya adalah RM15. Tetapi pada hari ini dijual pada harga RM10 saja. Jadi RM5 diskaun lah. Pihak Fama telah menyediakan sebanyak 100 pakej combo dan Pusat Khidmat kami telah menyediakan 200 pakej combo untuk dibeli oleh penduduk-penduduk di kawasan setempat. Jadi ini akan menjimatkan sedikitlah perbelanjaan harian pembeli-pembeli ataupun penduduk-penduduk di kawasan ini. Beliau berkata demikian kepada media semasa menghadiri program tersebut di perkarangan Masjid Ar-Rahmah Kampung Seberang Sarike pada Sabtu. Tambahnya, sebanyak 15 gerai mengambil bahagian dalam jualan Agro Madani ini dengan menawarkan pelbagai produk tempatan antaranya combo madani, beras, ikan, kuih muih dan pelbagai lagi. Paparan berikutnya, program Food Unite 2024 yang berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu di tebingan Sungai Kuching bukan sahaja berjaya meningkatkan kesedaran terhadap makanan tradisi negeri ini, malah terbukti dapat menyeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ia juga secara tidak langsung menggalakkan persefahaman di antara pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Ikuti laporan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak yang membuat liputan program berkenaan. Hai, Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya kini berada di Kuching Waterfront ataupun tebingan Sungai Kuching sempena dengan Food Unite 2024 yang telah pun berlangsung selama 2 hari iaitu apabila semalam dan hari ini merupakan hari terakhir penganjuran sempena kembara perpaduan yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Dan apa yang nak saya kongsikan pada hari ini, terdapat pelbagai booth yang dibuka untuk kunjungan pengunjung dan antaranya semestinya pelbagai booth makanan seperti laksa Sarawak, ada mi kolok Sarawak, nasi lemak dan kek lapis, begitu juga minuman-minuman yang semuanya menunjukkan kepelbagaian keindahan cuaca yang terdapat di negeri Sarawak ini. Dan selain daripada itu, turut ada booth-booth perkhidmatan seperti peluncuran makanan Datuk Utama Padu yang ditukar dekat sini. Begitu juga ada craft tangan, menjual pelbagai craft tangan Sarawak
untuk dijual kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke sini, dan semestinya sepanjang penganjuran ini adanya persembahan-persembahan hiburan dan pelbagai aktiviti sampingan yang diadakan di pentas utama. Seperti yang anda dapat lihat di sebelah sini, ini merupakan pentas utama untuk program Food Unite 2024. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua salah satu booth yang menarik perhatian saya, iaitu Kuching Car Food Sale Community yang menjual pelbagai jenis barang ataupun barangan antik, barangan terpakai yang boleh dijual, yang masih boleh digunakan. Jom kita dapatkan pemilik booth ini. Assalamualaikum. Bang, kami nak interview kita sedikit boleh? Okey, kita dapat pakai tu. Baik, saya sudah pun mendapatkan pemilik Kuching Car Boot Sale Community di Food Unite 2024 hari ini, dan saya bersama dengan Awang Amigo di Zikri. Abang Awang. Boleh panggil Abang Awang. Okey, Abang Awang, boleh tak ceritakan sedikit apa yang dijual di booth abang sekarang? Okey. Event tu kami under sida KCBS lah. Invite lah. Okey. Kami orang geng-geng vintage kat Kuching tu, kawan-kawan lah. Ada dalam 5 ke 6 orang vendor geng vintage kami orang semua. Jadi kami orang di-invite untuk memeriahkan keadaan. Okey. Seperti yang kami dapat lihat di stok, kita tukar bahasa Sarawak sikit. Yang dilihat dekat booth tu pelbagai barangan terpakai. Ya. Jadi apakah konsep yang nak ditunjukkan untuk car boot sale tu? Okey. Itu adalah semua barang terpakai yang barang-barang antik lah, barang-barang lama. Tapi ini semua function. Macam piring batu tu zaman 50 60-an. Ini semua tahan lasa. Sampai sekarang tu dipakai. Digunalah. Jadi setiap barangan yang dipamerkan tu semuanya dijual atau hanya pameran? Semuanya dijual, and then semuanya memori. Menjual beli memori. Beli kenangan. Jadi bolehkah abang ceritakan sedikit dari mana sumber-sumber segala barangan yang dikumpul pada hari ini? Barang-barang yang dikumpul semua kami, ini hobi, semua kami minat, ini kami kutip-kutip satu tempat. Macam kami Kuching nak, kami akan pergi ke merantau, Sibu, Bintulu, Serikaya, mencari-cari barang antik tu. Okey, jadi kita share sedikit apakah kita pun respon ataupun feedback yang kita tangga sepanjang penganjuran Food Unite tu. Menarik, and then yang lebih ke lokal, untuk lokal lah. Untuk lokal, orang luar, orang pelancong datang apa semua, dapat tangga tradisi makanan kita, macam-macam barang antik tu apa semua lokal lah, barang antik lokal. Orang dapat alat muzik Iban apa semua, macam gong apa lagi. Okey, terima kasih bang. Okey, bersama dengan saya sekarang adalah nama abang? Okey, nama kami Muhammad. Suhartini bin Adnan. Okey, Abang Muhammad, boleh panggil Abang Muhammad. Boleh. Jadi Abang Muhammad, boleh tak abang kongsikan sedikit apa perasaan abang sepanjang abang berjalan di sekitar Food Unite hari ini? Okey, kami merasa program macam tu mesti mau dibesarkan lagi lah. Pasal kita perlu mempromosikan makanan, kebudayaan dan segala jenis peralatan muzik tradisional kita lah, supaya negeri Sarawak tu bertambah terkenal di mata Malaysia, kalau boleh mata dunia. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kuching Food Unite 2024 at Kuching, Sarawak. Dan inilah keindahan, inilah kelebihan yang ada, keistimewaan yang dapat ditunjukkan oleh negara kita, Malaysia. Satu perpaduan, satu negara, satu kaum, dan semuanya adalah sama. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya Lia Amira bersama dengan juru video Daniel untuk UKAS. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan paparan video mengenai Visi Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat. Salam khas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.